أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم والله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal di syurga yang dinantikan. Ada zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu, dalam Raudhatul Jannah, yang menyebabkan kita diberikan rahmat, keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan insya-Allah moga-moga kita dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga di atas pilihan kita untuk berada dalam majlis ilmu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza marartum birriyadil jannah farta'u." Apabila kamu mengetahui ada satu taman yang dinamakan taman syurga, hendaklah kamu bergembira, berseronok dan usahakan supaya beroleh berada dalam majlis tersebut. Qultu ya Rasulullah, lalu ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dinamakan Raudhatul Jannah itu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hilakaz zikr, iaitu himpunan ataupun majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu seperti ini. Moga-moga Allah menetapkan segala amalan kita untuk berada dalam majlis ilmu ini dari semasa ke semasa sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur diberikan kesempatan untuk berada di atas muka bumi ini dengan kesihatan dan kelapangan untuk sama-sama kita mengambil kebaikan di atas waktu-waktu subuh. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 5 perkara yang boleh menyelamatkan
yang boleh membentuk atau membina hati. Pertama kata Nabi SAW, majalisatus salih, duduk dengan orang yang saleh, duduk dengan majlis-majlis orang yang mendapat keredaan Allah SWT. Yang kedua, wa qiraatul Quran, banyakkan baca Quran. Ya, yang ketiga, wa qiyamul lail, banyakkan bangun malam untuk kita munajat kepada Allah, sedangkan orang lain sedang beradu ataupun tidur untuk merehatkan diri. Yang keempat, wa munajatu fis subh, iaitu banyakkan waktu ataupun kemudian memperbanyakkan doa ataupun mohon kepada Allah SWT di waktu subuh, waktu hening. Ini waktu yang sangat-sangat Allah melihat hamba-Nya dengan penuh rahmat, dan Allah Ta'ala tidak tolak segala amalan ataupun doa bagi hamba-Nya yang berada pada waktu subuh ini. Dan yang kelima, wa ikhla'ul batin, maknanya jaga makan, kurangkan makan, jangan melampau-lampau dalam bab makan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, biasanya lepas-lepas kuliah subuh ni dia nak ingat lagi lah kuliah yang lain pula, iaitu nak memenuhkan perut. Bukan tak boleh, tapi jangan terlampau-lampau. Baik, itu kena hati-hati. Kerana itulah punca hati kita akan mati, akan rosak dengan sebab kita tak jaga 5 perkara tadi. InsyaAllah. Jadi dengan kesempatan itu pada pagi ini sama-samalah kita menyambung kembali pengajian kita dalam bicarakan 50 tanda-tanda orang munafik, menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang telah dinyatakan ayat Quran tadi, imam baca al-munafiqun wal munafiqat, mereka saling bantu-membantu dan mereka ini mengajak kepada kemungkaran dan menolak kepada kebenaran. Kalau kita pasti tadi imam baca pada rakaat kedua tadi. Dan orang munafik ni saling tolong-menolong dalam kerja perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara kejahatan, dan mereka tidak suka dalam perkara-perkara kebaikan. Sebab itu syarat nak jadi munafik mesti muslim, mesti orang Islam. Orang tak Islam dia tak akan jadi munafik, dia akan jadi kafir, kufur. Dia akan jadi fasik, orang yang jahat. Dan ingat, orang munafik ini ciri dia pertama nak layak dia jadi munafik mesti muslim, mesti dia orang Islam. Jadi kita ni kena hati-hati sebab kita memilih Islam. Dan itulah inna dina indallahil Islam, kerana agama yang diredai oleh Ta'ala ialah Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tiada yang tinggi kecuali Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna seluruhnya. Kafah, seluruh, bukan sikit-sikit, bukan separuh-separuh, bukan suku-suku, bukan sekerat-sekerat. Keseluruhan. Ad-din, cara hidup, itulah Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu membiaskan kita, memesongkan kita dari iman kepada kufur, daripada iman kepada munafik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung lagi bicarakan kitab 50 tanda orang munafik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun hadis yang sahih riwayat Muslim mengatakan ayatul munafiq salas, sesungguhnya
tanda-tanda yang besar bagi orang munafik itu ada 3. Sekiranya mereka ada salah satu daripada sifat itu, dia adalah termasuk kategori orang munafik. Yang pertama, iza hadasa kazab. Apabila ia berbicara, ia berkata, apabila dia berkomunikasi, perkataan dusta adalah ucapan utama dia. Bohong aja kerjanya. Bohong aja kerja. Sebab tu qaulu khair aw liyasmut. Nabi kata nak selamat daripada cakap bohong, cakap yang baik-baik. Cakap yang mendatangkan manfaat dan ada fakta yang kita congkil dari Al-Quran dan hadis dan juga dari kalam-kalam ulama. Kalau tak ada benda nak cakap, dia smooth. Lebih baik diam. Sebab itu suruh kita belajar berada dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni banyak diam dari cakap. Tapi kalau banyak cakap majlis ilmu, itu masalah. Kalau kita time majlis ilmu banyak cakap, itu masalah. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita 2 telinga. Banyak mendengar, 1 mulut. 1 mulut, 2 telinga. Maknanya sini cukup, yang ini banyak. Banyak mendengar daripada banyak cakap. Tapi kalau kita banyak cakap, banyak bohong. Ini kita takut. Dengan perkataan itu menyebabkan kita boleh masuk ke lorong munafik. Yang kedua, iza wa'ada akhlaq. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Tak kira apa juga jenis janji. Janji suka-suka ke, seronok-seronok ke, seloroh-seloroh ke, gurau-gurau ke. Asal nama janji tidak ditunaikan, maka itu adalah tanda bagi orang yang ada sifat munafik. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa izattumina khana. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Itu tanda besar bagi orang yang nak dapat maqam ataupun martabat munafik. Di samping itu, ada juga tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan garis panduan dan juga hadis Nabi SAW, dia boleh jadi orang munafik. Dia boleh mencapai satu tanda bagi dia itu akan jadi sifat munafik. Hari ini kita masuk tanda yang ke-40. Ada 10 bulan lagi habis kitab ni. Dia ada 50, hari ni tanda yang ke-40. Yang lepas tanda dia, apa dia? Berputus asa. Fed up. Fras. Orang Islam dia tak boleh putus asa. Dia tak boleh fras. Dia tak boleh kecewa. Sesuatu yang datang, sama ada baik atau buruk, baik belaka. Ajaibun. Maknanya Nabi rasa khairan. Orang-orang mukmin ni tiada yang baginya tak baik belaka. Apabila dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Apabila dia timpa kemudaratan atau duka cita, dia akan beristighfar. Itu sifat orang mukmin. Orang munafik, dia rasa kecewa, putus asa, rasa tak puas hati. Itu hati-hati tuan-tuan. Kita elakkan perkara itu, telah kita kupaskan pada bulan yang lepas. Hari ini tanda yang ke-40 apa dia? Membazir. Tanda orang munafik iaitu suka dengan sikap membazir dalam manfaat yang Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Bak kata lain, namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Ni ramai orang lupa. Ramai orang lupa tentang boros, tentang membazir.
Sebab apa? Sebab kita terlibat perkara itu. Sebab itu kita tengok apakah definisi boros atau membazir itu. Antaranya, boros ialah tidak hemat berbelanja. Dia ada kaitan dengan kedekut. Itu tuan, israf namanya. Boros, tak hemat. Maknanya kita pakat sapu je lah, pakat ambil je. Faham tak Ji? Berhemah ni maknanya kita membeli ataupun mengguna sesuatu itu keperluan atau tidak. Sebab itu sesuatu tuan-tuan, dalam kita nak menggunakan nikmat Allah, ingat tu, sebab ini akan disoal oleh Ta'ala. Sesuatu yang kita nak guna nikmat Allah, kita kena tatafakkarun, kena fikir dulu. Perlu atau tidak kita membeli, mengguna, membelanja. Saya suka kalau ada orang bila pergi ke pasar raya, dia listkan sesuatu barang dia nak beli. Saya suka. Itu salah satu daripada cara orang yang berhemat. Berhemat. Maknanya dia akan keperluan apa yang nak beli. Je. Kita ni kadang-kadang, jom. Kalau pergi pasar malam, mana ada list pergi pasar malam? Haji pergi pasar malam ada list. Nak beli apa? Tak ada kan? Terlintas membujur lalu melintang bata, apa yang nampak sapu ke? Itu hati-hati tu kan. Kalau ada sikap macam tu, tolong kita perbaikilah, insya-Allah. Itu yang pertama kata definisi tentang boros. Kemudian boros itu juga suka membelanjakan wang dengan keterlaluan. Israf. Maknanya suka membelanja keterlaluan. Berlebih-lebih, yang tak perlu pun dia beli, sapu je. Aku ada duit, aku ada keuntungan, peduli je. Orang nak cakap apa duit aku kan? Kita punya suka itu bahasa kita punya suka peduli duit aku punya masalah kan? Ada tak perasaan macam tu? Itu maksudnya kategori boros. Kemudian yang ketiga, boros itu maksudnya rasa megah, rasa Allahumma salli ala Muhammad, rasa bangga dan berlagak dengan apa yang kita miliki, dengan kemewahan. Faham? Rasa besar diri kita ada rumah besar, rasa besar diri. Kita ada kereta besar. Kan? Bukan tak boleh beli. Faham ya? Tapi kita akan rasa kita akan usahakan dapatkan supaya orang memuji kita. Itu ciri boros. Itu makna boros. Tuan dah ada kereta, beli kereta lagi. Dah ada kereta, beli kereta lagi. Kerana nak menunjukkan kemewahan. Nak menunjukkan kemewahan. Ini yang kita nak. At-takasuru. Dalam hadis Nabi SAW, antara penyakit yang membinasakan umat terdahulu, suka menghimpun harta. Suka menghimpun harta. Tak manfaatkan harta itu untuk fi sabilillah, jalan Allah SWT. Ya. Dan juga gemar berpoya. Ini dia. Itu definisi. Tonton antara 4 tadi, agak-agak ada tak? Haji? Belanja ikut suka. Satu. Kedua, tak cermat, jalan je lah. Apa pun. Ketiga, rasa kalau ada ni
Baru rasa style lah kata orang tu Betul je? Style sikit. Dan yang keempat, apa nama? Suka melakukan pembaziran ataupun belanja dah tak tentu pasal. Budak sapu saja. Ini tuan-tuan, kalau ada sifat ini, maka termasuklah sifat boros pada diri kita, dan hati-hati dengan sifat boros itu akan menyebabkan kita termasuk satu tingkatan namanya al-munafiqun, golongan orang munafik. Islam menyuruh umatnya hidup sebersederhana. Khairu umurakum awsatuha. Sebaik-baik kehidupan kamu, hendaklah kamu bersederhana. Sederhana je sebab tu saya risau. Tuan-tuan, orang ada suka tambah koleksi. Suka tambah koleksi. Sedangkan yang ada tak terpakai, tak terguna pun. Tapi dia suka tambah koleksi. Yang kaki mancing, dia suka tambah joran. Joran dah pakai, dah okey dah, ada dah. Kawan pula bakau. Oh, ini lama punya. Yang ni lagi baik ni, ini lagi baik. Faham tak je sedangkan yang lama masih lagi boleh digunakan. Tapi terpengaruh sebab kita ni, apalah kau, orang berada takkan pakai joran jenis ni. Kan? Terkesan tak je? Terkesan. Maka pun kita pun belilah satu. Sebab apa? Orang dah bakau kita. Betul je? Mak Haji? Oh Mak Haji? Mak Haji? Ada tak sikat tu? Orang bagi kita pergi masjid pakai telekong, kan? Telekong Siti Khatijah. Siti Munirah pun ada juga. Kita pakai tak apa nama, tak ada nama pun telekong tersebut. Tak ada nama. Mai kawan tu datang dengan Siti Khatijah. Lembutnya kau punya apa tu lekong kau. Alah anak belikan. Dia punya ayat kan. Seronok dia pakai sedapnya. Kita pun nak juga. Hati tu terbobak-bobak. Nak beli juga. Padahal kan telekong yang lain pun sama je. Pakai pun buat sembahyang. Kau orang pakai Siti Murni ke, Siti Khatijah ke, Siti Munah ke, Siti Pe'ah ke, Siti apa. Pahalanya tak sama. Oh Mak Haji, tak sama Bandung ke, Padang ke, Kampung Jawa ke, Alur Gajah punya ke, telekong lain punya pahala. Oh Mak Haji, lain. Kalau lain belilah, beli. Kalau pakai Siti Khatijah 10% dapat. Kalau Siti Muni 5% tambah gitu. Ini maaf cakap Mak Haji bukan Mak Haji sini tau. Saya tanya je. Itu yang kita nak comparison. Maknanya kita nak buat perbandingan. Dia ni ada ni kan. Nampak elegan, anggun. Nampak keterampilan. Betul tak Ji? Dalam bab ibadah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan pakaiannya, tetapi takwanya. Jadi tuan-tuan nak pakai apa juga jenama, silakanlah. Sekiranya mampu, beli. Tak mampu, jangan diada-adakan. Sebab orang yang biasanya yang tak mampu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dijadikan takut israf, boros. Pakai yang ada. Tak hina tuan-tuan pakai pakaian yang ada, asalkan ia menutupi aurat kita dan dia menepati hukum syarak. Boleh?
Sebab kita ni kalah bab ni tuan, kalah. Ya. Sebab itu dia suruh sederhana. Ya. Nabi sahabat dulu tuan-tuan, dia bukan orang calang-calang, dia ketua delegasi, dia ketua umat, dia pemimpin, tapi pakaiannya cukup menunjukkan bahawa dia lebih tawaduk kepada Allah SWT. Pakaian tawaduk itu lebih utama. Sebab itu Allah melarang membazir dalam menikmati segala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, sebab itu dalam surah Ar-Rahman, ayat Allah Ta'ala ulang dia 33 kali, kalau tak salah saya. 33 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala ingatkan apa lagi nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu yang kamu dustakan. Maksud dusta itu, apa lagi nikmat yang aku bagi kamu tak cukup, yang kamu rasa tak puas. Sedangkan nikmat Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sekiranya kamu nak hitung nikmat aku, kamu tak akan terhitung nikmat aku. Itu ke dia. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati. Bab pembaziran ni memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Masya-Allah tuan-tuan. Dari segi makan. Tuan-tuan tuan makan pernah habis tak? Ataupun tak habis? Kalau tahu tak habis, jangan ambil banyak. Ni musim kenduri tuan-tuan. Orang pergi panggil kenduri, betul tak je? Pergi kenduri kedai, betul je Kita datang pukul 11. Makanan tengah betul-betul cantik. Bagus sampai. Kita ambil tu, top up. Semuanya letak. Ayam ambil 2 ketul. Daging penuh pinggan. Pepedomnya. Habis semua masuk situ. Makan-makan tak habis. Bazir tak? Bazir tak? Bazir. Tapi kita buat. Ambil lah sikit dulu. Pergi kenduri boleh tambah tak je? Kita pergi kenduri kahwin, orang jemput, kita boleh tambah lagi tak? Boleh kan? Boleh. Kadang-kadang kita tengok kuih, dia ambil kuih penuh. Dia lah makan nasi, ambil kuih. Kari pap, kuih bakau, onde-onde, beleda, lengkong, agar-agar. Letak. Dia makan 2-3 biji je, yang lain semua dia tak makan. Betul tak? Takkan tuan rumah nak letak balik kat dalam tu. Nanti orang belakang tak makan, betul tak? Tapi berlaku kan? Sebab tu majlis tersebut tak dapat keberkatan. Kerana orang yang hadir itu ialah orang yang pembazir. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita mengadakan majlis kenduri, separuh daripada jemputan itu adalah hak orang miskin. Kena panggil orang miskin. Separuh. 50% daripada jemputan itu ialah orang miskin. Panggil orang kaya ni banyak membazir je tuan. Dia makan sikit-sikit je. Nak jaga standard, makan sikit-sikit. Kalau makan sampai licin, dia kata pelahap. Sebab orang Melayu dia begitu. Kalau makan sampai licin, pelahap. Lepas tu jilat lagi. Ngong, memang kebulu, dia kata. Padahal itu yang sebenarnya ajaran Islam. Makan kena bagi habis. Jadi kalau tak boleh habis, jangan ambil banyak. Itu yang bila datang pukul 2, makanan dah habis. Bukan kerana tuan rumah menyediakan makanan yang sedikit, tetapi sikap orang yang awal itu tidak pernah mensyukuri apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan nikmat. Ya. Sebab itu segala harta yang dimiliki tidak boleh, kata kita ini, dibelanjakan pada jalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi jangan kita belanja ikut suka kita. Ambil semuanya. Ambil. Dulu kan ada iklan dia kata, dia belanja, ambil semua. CIMB kan dekat, dia kata. Dulu kan, ada iklan. Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 26. Allah Ta'ala menyatakan tentang
perkara yang kita belanja ikut suka. Allah beri peringatan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tubazzir tabzira. Ya. Dan janganlah kamu membazirkan hartamu secara boros. Sebaiknya gunakanlah harta nikmat pada jalan yang diredai Ta'ala. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, maaf saya cakap, kalau kita nak buat pembandingan, perbelanjaan yang lara, pembelanjaan yang sia-sia dengan perbelanjaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang disarankan oleh Nabi, kebanyakan kita memilih jalan yang sia-sia. Maaf saya cakap. Terlebih lagi kalau benda yang itu kita minat. Tuan-tuan minat. Orang yang kaki mancing, tuan-tuan, maaf saya cakap, orang kaki mancing, agak-agak jorannya berapa harga? Ada RM20 yang kaki mancing ni. Ada tak joran yang harga RM20? Saya nak tanyalah, RM20 ke? Tak ada. Mahal beratus Okey, saya nak tanya, tonton hari Jumaat dengan joran tu hari Jumaat, agak-agak mana yang mahal letak? Masuk tabung dengan joran punya harga, agak-agak mana mahal? Saya bukan cakap orang kaki mancing ni tak betul. Saya tak cakap. Saya nak buat pembandingan. Faham tak, Ji? Faham tak, Ji? Agak-agak joran tu ada manfaat tak? Ada manfaat. Hobi. Betul. Tapi dari segi syarak, kalau dia joran itu untuk mendapatkan nafkah, itu lain. Ini suka-suka. Faham tak, Ji? Kita masuk tabung masjid berapa dengan harga joran? Sama tak? Sama ke tak sama? Sama. Teruskan. Kalau sama, teruskan. Belilah joran beribu-ribu, tapi masuk tabung pun beribu-ribu. Yes, cantik. Tapi kalau korban joran ribu-ribu, masuk RM1, tak pada. Tak ada. Faham, Ji? Boleh? Nak bagi banding lah. Mak Ji, Oh, Mak Ji, pakai telekong Siti Khatijah ya? Silakanlah, Mak Ji. Masuk berapa ringgit? RM2. Tak payah pakai Khatijah. Pakai beli yang kampung Jawa dah. Marah orang dia kata, Ustaz ni mulut aku cili sekarang. Dah. Saya nak cerita. Kan? Pakai gaya-gaya, tapi jalan Allah Ta'ala sedikit. Kan itu pembaziran. Ini maaf cakap sebab tu kita kena bagi biar tu pada. Sebab nikmat Allah Ta'ala bagi itu untuk kita syukuri. Cara syukurnya supaya kita lakukan perbelanjaan itu menurut hukum syarak. Manakala orang-orang yang boros dalam perbelanjaan harta dengan sia-sia adalah tergolong orang-orang yang munafik dan golongan syaitan. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 27. Sambung daripada wala tubazzir tabzira. Jangan sekali-kali kamu membazir akan harta secara boros. Kemudian Allah ingatkan lagi, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka membazir adalah saudara syaitan. Tahu ayat ni banyak kali dibaca oleh ustaz. Tapi tetap kita bila membelanjakan harta nikmat Allah, selalunya kita tidak menepati syariat. Kita mengikuti kehendak nafsu kita. Kenapa? Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ingat, bila kita jadi saudara syaitan ni kerjanya apa dia? Allah Ta'ala kata, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ikut cara syaitan, maknanya kita melakukan suatu keingkaran terhadap Allah Ta'ala. Kalau kita mengikut perangai syaitan, maknanya kita meniru sesuatu yang Allah murka.
Jadi kalau kita membuat sesuatu yang tidak bertepatan dengan syariat Islam, pembelanjaan kita adalah pembelanjaan yang sia-sia. Ini kita kena hati-hati, tuan-tuan. Di antara punca-punca kita jadi boros. Kenapa kita jadi boros? Pertama, kerana sikap tamak. Ini pertama. Punca kita boros ialah tamak. Tamak ni maknanya nak lebih daripada orang. Itu tamak. Tamak. Maknanya kita nak lebih daripada orang. Biar orang rasa kita ni ada lebih daripada orang. Nak nunjuk kita lebih. Ada orang dia kata, amboi kau gaji besar, pakai ini je. Kedekut kau, bukan kedekut. Jangan salah faham dalam tafsiran manusia. Manusia tengok engkau gaji besar, takkanlah pakai kereta kancil. Engkau ni memang betul lah tai hidung masin. Bukan. Kita pakai kancil, kita pakai MERS, sama juga tak kena hujan. Faham ni? Cuma selesa dengan tak selesa. Tapi manfaatnya sama tak? Uji. Naik kereta kancil dengan naik BMW, ada beza ya? Memang ada beza dari segi spesifikasi dia, dari segi jenama dia, memang ada beza. Betul? Kalau lalu hujan, pakai kancil basah ke tidak? Tak. Pakai Mercedes, BMW basah ke tidak? Tidak. Kancil ada aircon? Ada. BMW ada aircon? Ada. Kancil ada 4 tayar? 4, betul. 5 ada spare lagi. BMW ada 4 tayar, ada 5 tayar. Sama? Cc je beza. Cc je, cc. Faham tak Ji? Bukan saya kata orang pakai Mercedes pakai MERS tu membazir. Tidak. Saya tak cakap. Cuma nak beza, manfaatnya sama tak? Sama. Cuma yang ini dia mampu beli BMW. Belilah. Sebab mampu. Yang masalah ni tak mampu tapi nak mengadakan juga. Itu yang menyebabkan boros. Faham tak Ji? Dia tak boleh. Terpaksa dah hutang, terpaksa dah pinjam, sebab nak bayar. Itu namanya tamak. Awak tak layak. Awak diam-diamlah pakai hak tu. Faham tak? Tak faham juga. Oh, peduli lah Ustaz, duit saya Ustaz. Ada salah tu jawab. Saya bukan anti orang pakai kereta mewah. Silakan. Awak mampu, silakan. Kalau tidak, awak salah guna. Awak mewah tapi awak tak. Awak ada kemampuan tapi awak tak nak. Dia tak nak Ustaz, tapi saya pakai yang ni tak apa, humble Ustaz. Tapi saya sedekah lebih banyak daripada harga kereta. Okey. Maaf saya cakap. Orang yang naik kereta besar-besar ni kadang-kadang parking pun tak nak bayar. Parking RM2. Harga 2 juta. Kereta 2 juta. Boleh beli. Parking RM2. Tak boleh. Agak-agak layak lah. Lebih baik naik basikal. Tak payah kena parking. Kalau awak mampu beli kereta 2 juta, takkan RM2 tak boleh kira. Faham tak je? Itu namanya kodokut. Habis cerita. Senang je. Itu kira. Jadi punca orang boros pertama, dia tamak. Tamak ni nak lebih. Yang kedua, terlalu mementingkan kebendaan. Hubbul mal. Pentingkan kebendaan. Kita nak jenama. Mesti nak jenama. Kalau buat majlis kenduri, dia punya door gift mesti A. Tak bagi telur lagi dah. Tak bagi telur bungkus dengan tisu. Ni zaman-zaman kita dulu, kenduri kahwin, telur bungkus tisu. Tak maulah apa standard bungkus tisu je. Sekarang nak kena mangkuk. Mangkuk pun lebih mahal daripada telur. Alah, sabar je. Belum bunga-bunga decoration dia lagi. Itu yang kadang-kadang beli dog gift je tu, kadang-kadang dia punya harga tu
lebih parah daripada beli nasi. Asal apa? Nak ada apa? Sebab dia kebendaan. Materialistik. Faham je kita ni, pangan kita ni materialistik lah. So, punca kita materialistik ialah boros itu. Faham tak? Bukanlah tu, kalau tuan mampu silakanlah, saya tak marah lah. Jangan kata amboi macam-macam kadang itu terpulang baru tuan-tuan. Sebab itu kalau benda itu boleh kita skipkan, tak payah diutamakan sangat. Jadi itu yang sebab itu, bila kenduri kahwin kita tak panggil orang miskin. Faham tak? Nak bagi door gift tu pun harga dekat RM20. Nak bagi orang miskin RM1 je. Dia salam RM2, tak balik moral. Dia ada kira-kira macam tu. Maaf saya cakap. Kalau ada kira-kira tu, jangan buat majlis. Baik. Yang ketiga, apa punca berlakunya sifat boros? Iaitu sikap terlalu rambang mata. Rambang mata ni. Pantang tengok. Sebab tu pergi pasar malam, hati-hati tuan-tuan. Saya bawa RM50 memang tak cukup. Kejap lagi nak berbola, kejap lagi nak kopok lekor, kejap lagi nak air tebu, kejap lagi nak air bandung. Lalu-lalu, alamak, sedap mata kucing pula. Lalu-lalu, alamak, dokong pula. Habis semua. Sedap-sedap, RM50 habis. Tadi nak beli sayur je, kangkung. Dari rumah, set nak beli kangkung. Besok nak buat goreng belacan. Sampai-sampai, tu dia. Dinsam lah, air tebu lah. Asalnya nak beli kangkung. Faham tak Ji? Puncanya apa? Rambang mata. Sebab itu Nabi pesan jangan duduk di sauk lama-lama. Kat pasar ni Nabi tak suka duduk lama-lama. Hanya keperluan beli yang diperlukan saja. Faham tak Ji? Kalau hari ni teringin nak makan kepala ikan, cari je kepala ikan. Tak bagi menyusuh tempat lain. Dia kadang-kadangnya window shopping dulu. Sebelum beli, dia pusing dulu. Teringin lah. Sedap lah. Maka dah macam-macam pergi. Itunya nak rambang mata. Itu yang keberapa je? Yang ketiga. Yang keempat, tiada hemah ataupun disiplin dalam berbelanja. Biarlah orang cakap kita ni pakai senarai tu, biarlah orang cakap apalah, nak jimat sangat. Dia jimat itulah baik sebenarnya. Bukan kedekut. Faham? Jimat maknanya kita nak susun. Mak Haji kalau cukup bulan, Mak Haji habis semua. Kalau boleh satu pasar raya dia nak beli. Sebab tu sebelum pergi nak beli belanja dapur, tengok kat dapur ada apa yang kurang. Bukan beli ikut suka. Tengok. Kadang-kadang tepung sampai expired. Tepung tu expired. Yang kan beli lagi sampai tak terpakai. Setuju tak? Sebab tu kadang-kadang tak terbeli kita. Sebab ini hati-hati. Itu antara bahaya. Bahaya yang menyebabkan kita jadi boros. Yang kelima, mementingkan kepuasan berbandingkan keperluan. Nafsu. Rasa kalau tak beli rasa tak puas lah. Nak juga nak juga. Tengok orang lain pakai, kita pun nak pakai. Teringin juga. Betul tak? Teringin tu hak Allah ke hak kita? Teringin. Tu hak kita, bukan hak Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita nak beli, biarlah hak Allah Ta'ala dulu. Ini hak agama, hak syariat dulu. Selesaikan dulu. Jangan kita bergaya sangat. Tuan-tuan? Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, suka berpoya-poya dengan kehidupan yang bermewah-mewah. Suka berpoya-poya, suka bermewah-mewah. Nak bergaya lah. Nak bergaya. Kan ada peribahasa orang utara, biar apa-apa asal bergaya. Itu yang bahaya tu. Biarlah tuan-tuan pakai mengikut keperluan. Sebab tu kadang-kadang saya jenuh nak ngawal benda-benda macam ni. Tapi tak boleh kawal juga.
Orang rumah kata gini, anak kata gini, alah, kita kata tak payahlah. Alah, ayah ni kedekut lah. Dia pasal ke ayah kedekut. Kita kata tak payahlah beli ni, benda yang ada pun tak terpakai. Maaf saya cakap orang perempuan ni dia punya, minta maaf bukan perempuan sini perempuan orang Muslim, orang beriman, dia tak pakai sasaran. Perempuan tempat lain lah. Dekat Uganda sana, dekat Somali tu. Dia kalau nak beli, dia ikut suku dia je. Lagi ada Lazada, ada Shopee, tek, kejap lagi datang. Dia pantang ada, produk baru. Tudung je pun, tudung. Bawal lah, siakap lah, rama-rama lah. Dia nak tukar je. Saya pun kadang-kadang pening juga kan. Yang dia pakai, yang beli itu tak pakai. Orang perempuan pula bila dia tak berkenan, dia dah beli. Dia tak berkenan, dia tak pakai bang. Dia beli tapi tak pakai, simpan. Subhanallah. Kan kita cakap, dia kata, alah, RM20 je lah. Alah je. Asyik mengalah je kita. Kalau dia beli, dia pakai tu puas hati juga. Dia beli. Dia kata, tak kena lah. Tak kena letak tepi. Lepas tu dia order lagi. Subhanallah. Kan kita cakap kan, dia kata, alah, RM20 pun nak berkira. Bukan masalah berkira. Masalah, kenapa awak tak berkaji? Nak beli tu kenapa tak kaji? Tu soalan dia. Mak Haji marah ke? Oh Mak Haji, lain macam tengok lah. Sabar lah. Macam pernah buat macam tu lepas ni jangan buat lah. Sabar ni. Memanglah Mak Haji punya duit, saya tahu. Bukan minta Abang Haji pun, Ustaz. Duit kita lah. Walaupun duit Mak Haji, walaupun duit kita sendiri, tak minta ke orang, tapi biarlah kita berpada-pada. Jangan berpoya, jangan terikut sangat. Hari ini anak-anak muda kita sama-sama mak bapak suka ikut trend. Ikut trend. Sedangkan Islam tu terus sama je. Moden tak moden, Islam tu macam tu lah. Faham tak je? Ini kita nak ikut zaman lah. Lalas jadi karut. Tu yang pakai tudung pun dah berbelit-belit dah tengok. Dah macam pakai tali. Kita pun pening, pusing sana, pusing sini, sangkut sini. Dah lah beli tudung, nak kena beli brosur kena pin lah, lepas pin kena ada, macam-macam. Padahal pakai telukung je senang tutup aurat. Tak nak kena pusing sini, nak tampal sini. Mak Haji bukan Mak Haji sinilah. Lebih kurang juga. Sabar. Tu brush tu banyak tu yang tak pakai tu. Allahu Akbar. Tu nak letak kat mana tu brush tu? Brush je? Apa sebut saya salah. Kalau salah tolong betulkan lah. Allahu Akbar. Dia tak nak. Dia kalau dah biru, kena kuning, belah kuning, nak merah pula. Allah. Padahal brush tu tujuannya nak sangkutkan telekungnya. Allahu Akbar. Sebab nak tunjukkan ada lain daripada orang. Faham tak ji? Dan yang ketujuhnya, punca kita melakukan sifat boros itu tidak menghargai wang ataupun tidak menghargai harta yang kita dapat. Bagaimana senang ke tak susah, kita tak fikir. Janji kita dapat, jalan je sapu je lah. Bila tak ada, diam je lah. Ada kita. Ni. Maknanya kita tidak menghargai nikmat Allah. Nikmat ni biarlah kita guna, kita kongsi supaya mendatangkan pahala. Tuan-tuan, banyak kita buat sesuatu ni tuan-tuan, membeli sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, malah mendatangkan murka Allah SWT. Allahu Akbar. Biar orang dulu, saya ingat lagi mak ayah saya. Jalan satu dia, pertama dia susah, kedua dia dapat menghargai sesuatu yang dia dapat. Dia jaga. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan, dia tak pernah jaga harta. Tak ada. Dia tahu dah minta dah dapat, minta dapat. Susah. Kita ajar dia. Kadang-kadang suruh menghargai. Dapat motor, terbagai motor. Dia tahu kalau motor rosak, dia beritahu abah boleh beli. Selesai je masalah.
Bukan kita berkira, tidak, tetapi biar menghargai harta. Gunalah harta itu sampai rasa puas. Bila dah tak boleh pakai, dah tak boleh dibaiki, barulah kita beli yang baru. Nabi SAW, kait bajunya, tiada pakaiannya yang sehebat kita. Kalau kita pakai baju ni dengan nak pakai baju dan malu kita. Nabi amalnya tinggi, pakaiannya cukup sederhana. Bajunya koyak, dia tampal. Saya jumpa seorang kawan saya. Dia berdudukan tinggi lah. Berjawatan tinggi. Baju dia kecil. Tapi dia sambung. Lengan tu disambung kain lain. Kita nampak kain dia. Pasal warnanya tak match. Faham tak? Tak match. Dia pakai. Saya puji dia. Sedangkan dia berkedudukan. Bukan biasa-biasa punya orang. Berkedudukan. Jawatan tinggi. Bukan dia kedekut. Dia tak kedekut. Tapi dia menghargai nikmat. Sebab apa? Saya tanya, tuan, pakai baju, ada baju tak? Ada lain Ustaz. Tapi saya lebih seronok pakai baju ni. Saya rasa seronok. Dia rasa puas. Bukan dia nak menghina diri dia. Tidak. Tak jatuh pun martabat dia. Tapi dia sayang harga. Sebab dia kata boleh pakai lagi Ustaz. Sayang dia kata. Ini orang yang menghargai. Kita ni tak harga dah. Ada main baling-baling je kan. Kan? Tengok kat store kita tu, abang seram tengok store tu. Itu kalau empat kita, mati kita. Store kita tu, Allah Akbar. Benda yang tak guna kan. Maksudnya timpan gitu je. Tak manfaat. Nak bagi orang, tak nak bagi. Nak guna, tak guna. Jadi, buat simpan. Buat artifak. Buat artifak. Jadi, rugi kita. Itu antara perkara yang boleh mendatangkan. Jadi, 7 perkara ini yang menyebabkan kita jadi boros. Sebab itu, tuan-tuan, elakkanlah kita dari bersikap boros. Pertamanya, kita kena beli sesuatu yang perlu dahulu. Utama keperluan daripada kemahuan. Jadi kalau kita mahunya, maka akan binasakan kita dan sifat boros ini akan mendatang murka Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kita takut, dia boleh mengundang kepada sifat munafik. Jadi hati-hati tuan-tuan dalam perkara kita menggunakan nikmat Allah, sebab segala nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita takut perkara ini boleh menyebabkan kita tak terjawab di akhirat besok dengan sebab keborosan yang kita lakukan. Jadi renung-renungkanlah supaya kita dapat memperbaiki diri kita agar terhindar daripada sifat boros. Susah tuan-tuan nak hilangkan sifat boros ni. Sebab dah jadi kebiasaan bagi kita. InsyaAllah, moga-moga kita baiki dan moga-moga kita sentiasa ditonton oleh Allah SWT agar kita berada dalam lingkungan keredaan Allah SWT. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Moga-moga kita beroleh kebaikan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Maaf sekali lagi. Aku ni qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhir dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.